Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة من فتنة النار. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم جميعا. Setelah kita memuji Allah Rabbul Jalali wal Ikram, kita sentiasa memuji dan memohon pertolongan dan keampunan kepada Allah, Rabb yang Maha Tinggi. Kita juga tidak lupa untuk sentiasa berselawat serta salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, ahli keluarganya dan mereka yang mengikuti mereka dari semasa ke semasa sehinggalah hari kiamat. Ikhwah wa akhwat, azani Allah wa iyyakum jami'ah. Kita teruskan dars kita pada petang ini di dalam kitab Tazkiratus Sam'i wa Mutakallim oleh Ibnu Jama'ah, yaitu Imam Badruddin Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dalam bahagian yang kedua, setelah kita mempelajari di dalam pengajian yang lepas, iaitu adab terhadap diri kita dan juga kepada guru kita, memilih seorang syekh yang paling baik dan manfaat untuk kita miliki, mengambil ilmu daripadanya, dan tidaklah kita mengambil ilmu daripada seseorang yang majhul, yang tidak kita mengetahui ilmu itu datang dari mana, siapakah gurunya, cara ia bertalaki dalam mengambil ilmu tersebut. Dan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala telah menasihatkan bahawa tidaklah kita mengambil ilmu daripada golongan sahafiyah, iaitu golongan yang mengambil ilmu daripada mencedok-cedok daripada buku tanpa berguru daripada seorang guru yang Rabbani. Hari ini kita sambung pada halaman 97, di mana Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimahullahu ta'ala berkata pada poin ta'atu syaikhu, iaitu mentaati syekh, yakni mentaati guru. Di mana maksud taat di sini bukanlah sebagaimana ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Rasul. Akan tetapi taat di sini adalah sesuatu yang kita mengambil faedah daripada guru-guru kita, apa sahaja yang menepati daripada Al-Quran dan Sunnah dan juga atharus sahabah. Taat di sini juga mengajar kita supaya bukan mentaksub guru kita daripada segala aspek. Taat di sini bukan taat secara global, tetapi taat di sini adalah nisbi, iaitu apa yang wajar untuk kita taati.
di mana Al-Imam Ibn Jama'ah berkata, ayyan qada li syaikhi fi umurihi wa la yakhruja an ra'yihi wa tadbirihi bal yakunu ma'ahu kal maridi ma'at tabibi mahiri fayushawiruhu fi ma yaqsiduhu wa yahtara ridahu fi ma ya'tamiduh wa yuballighu fi hurumatihi wa yataqarrabu ila Allah jalla wa ala bi khidmatihi wa ya'lamu anna dhullahu li shaykhihi 'izzun wa khusu'uhu lahu fakhrun wa tawadu'uhu lahu rif'atun. Berkata Al-Imam Ibn Jama'ah rahimahullah, hendaklah seseorang talabul ilm itu tunduk kepada syekhnya, kepada gurunya dalam urusan-urusannya, tidak keluar daripada pendapat-pendapat dan juga peraturan-peraturannya, akan tetapi keadaannya seolah-olah seorang syekh itu seperti seorang pesakit yang berjumpa dengan seorang doktor. Perhatikan kata syekh, bal yakunu ma'ahu kal maridi ma'at tabibi mahiri. Sebagaimana seorang pesakit berjumpa dengan seorang doktor pakar. Apabila seorang sakit, dia jumpa seorang doktor, lalu dia tidak berbicara dengan sewenang-wenangnya, dia akan berbicara apabila ditanya oleh doktor tersebut. Seorang pesakit, dia mempunyai sifat rendah dirinya apabila jumpa seorang tabib, seorang doktor. Demikian juga seorang pelajar apabila jumpa kepada gurunya, seperti mana ia jumpa seorang doktor, dia sentiasa menghormati doktor tersebut. Di sini juga kata Al-Imam Ibn Badruddin, ya Imam Badruddin Ibn Jama'ah rahimahullah ta'ala, dia berkata, dia bermusyawarah dengan syekhnya dalam apa yang akan dilakukan, berusaha mendapatkan keredaannya dalam apa yang dikerjakan, menghormatinya secara mendalam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berkhidmat kepada syekhnya, menyadari bahawa rendahnya diri untuk syekhnya merupakan kemuliaan, menundukkan diri kepada syekhnya merupakan kebanggaan, dan tawaduk kepada syekhnya merupakan ketinggian. Dan inilah adab para salafus salih dalam menuntut ilmu bersama guru-guru mereka. Kita lihatlah wahai ikhwan, azani Allah wa iyyakum, ini termasuk salah satu sikap prinsip seorang talabul ilm, tawaduk di dalam mengambil ilmu daripada syekhnya. Lihatlah sikap-sikap sebahagian talabul ilm yang mengaku diri mereka itu adalah berada di atas manhaj salaf, di mana sikap mereka, akhlak mereka, adab mereka kepada ilmunya dan juga kepada guru-guru masyayikh. Jawapannya di sini ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, disebabkan ramainya talabul ilm dan juga guru-guru yang menjadi-jadian. Mereka tidak duduk mulazamah bersama kibarul ulama sehingga mereka tercicir dalam masalah adab talabul ilm. Sebagaimana salafus salih berkata, darasna al-ilm 20 sanah thumma darasna al-adab 20 sanah thumma darasna al-ilm. Kami mempelajari adab ini dalam tempoh 20 tahun, kemudian kami mempelajari adab. Kami mempelajari adab ini sekian lama saban tahunnya. Kemudian barulah kami mempelajari ilmu. Ilmu itu adalah apa yang kita belajar dalam ilmu syariat yang hari ini kita belajar dalam tauhid, aqidah, akhlak, fiqh, sirah dan sebagainya. Sebelum kami mempelajari ini, kami mempelajari adab terlebih dahulu. Demikianlah wahai sahabat-sahabatku, dahulu kami duduk bersama kibarul ulama, kami bersama para masyayikh. Senior-senior kita akan sentiasa menasihati sesuatu yang salah, yaitu yang kurang sopan, di mana ketika kita duduk dalam majlis-majlis para ulama, sikap kita bagaimana ketika kita bertanya, bagaimana kita duduk dalam majlis ilmu tersebut,
Dan amat kesian kadang kita lihat mereka yang duduk di dalam majlis ilmu, sehingga ada yang berbicara-bicara ketika guru sedang bercakap, sedang berbicara, sedang menyampaikan ilmu. Ada yang masih berbicara-bicara, yang masih bergurau-gurau dan sebagainya. Maka kita lihat beberapa riwayat yang telah disebutkan oleh para salaf kita, seperti yang disebutkan oleh Imam Ansarus Sunnah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, iaitu Imam Mazhab Imam Syafi'i. Ketika Imam bahawa ada yang berkata Imam Syafi'i dikritik kerana tawaduknya kepada para ulama. Sikap Imam Syafi'i ini diambil contoh. Ketika ia tawaduk kepada para ulama, maka sebahagian daripada mereka mengkritik Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i berkata dalam satu bait, dalam satu syair, dalam satu bait yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, di mana Imam Syafi'i berkata, uhinu lahum nafsi fahum yukrimunaha walan tukruma nafsu allati tuhinuha. Aku merendahkan diriku untuk mereka, dan mereka pun para ulama memuliakan diriku. Dan jiwa yang tidak kamu rendahkan tidak akan pernah menjadi mulia. Di sini jawapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengajar supaya merendahkan diri sentiasa apabila kita berhadapan dengan para ahli ilm. Kerana para ahli ilm ini pula akan mulanya memuliakan kita setelah kita merendahkan diri. Maka termasuk adab kita apabila kita menuntut ilmu, ketika kita berhadapan dengan para kibarul ulama dan ahli ilm, para ustaz, para guru-guru asatizah maupun di kalangan syekh dan juga kibarul ulama, maka sentiasalah membawa jiwa yang bersikap rendah diri dan tawaduk ketika kita berhadapan ataupun duduk di dalam majlis-majlis mereka. Demikian pula disebutkan, diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, datang daripada kaul satu asar daripada Zaid bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu, dan ia berkata, hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina, demikianlah kami diperintahkan untuk bersikap kita kepada ulama-ulama kita. Iaitu maksudnya sikap kita terhadap para ulama-ulama kita adalah tawaduk, adalah sentiasa berendah diri kepada ahli ilm, sama ada dia seorang syekh, sama ada dia kibarul ulama, ataupun dia seorang ustaz, ataupun dia seorang guru yang mengajari kita satu ilmu yang bermanfaat. Itu adalah orang yang harus kita menghormati dan mencintainya dengan sikap tawaduk. Riwayat ini telah disebutkan di dalam kitab Mu'jam As-Sahabah dan juga disebutkan di dalam Ma'rifah wa Tarikh oleh Imam Al-Baghawi dan juga Al-Imam Al-Khatib di dalam Al-Jami'. Dalam riwayat yang lain disebutkan, inna hakadha nasna'u bi ulama, sesungguhnya demikian rupalah sikap tawaduk ini kami applykan kepada para ulama-ulama kita. Ini ada sikap sahabat. Lihat ya ikhwan, ini adalah sikap para sahabat Nabi SAW kepada senior-senior mereka, ulama-ulama yang lebih besar daripada mereka di kalangan sahabat itu. Macam mana sikap-sikap mereka kepada senior ulama-ulama mereka. Demikianlah diajari oleh para sahabat-sahabat ini kepada tabi'in, di kalangan imam-imam para salaf rahimahullahu ta'ala. Bukanlah sebagaimana disalah ertikan, disalah fahami oleh orang-orang tasawuf, orang-orang sufiyah, sehingga guru mereka itu mereka bersikap ghulu, bersikap berlebih-lebihan, sehingga guru mereka itu seolah-olah seorang yang maksum, yang tidak mempunyai silap dan dosa, sehingga kepada gurunya terdapat barakah-barakah. Ingat ya ikhwan, azani Allah wa iyyakum, kita tidak mempunyai sikap sebagaimana golongan tasawuf sufiyah, bersikap ghulu kepada guru-guru mereka. Kita memahami adab-adab ini sebagaimana dicontohi para salaf kita dalam riwayat-riwayat yang benar. Demikian juga disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala kepada Khalaf al-Ahmar. Beliau berkata,
la aq'udu illa baina yadaik umirna an tawadda'a liman ta'allamu minhu. Aku tidak duduk kecuali di hadapanmu. Kami diperintahkan untuk sentiasa bersikap tawaduk kepada siapa sahaja yang kami belajar daripadanya. Ini wasiat Imam Ahmad kepada Khalaf al-Ahmar ketika itu rahimahumullahu ta'ala, iaitu sentiasa diperintahkan, diajarkan untuk mempunyai sikap tawaduk, malu, rendah diri kepada para ulama, kepada guru-guru kita ketika mereka telah mengajari kita suatu ilmu. Di sini kita akan lihat ada sahaja yang akan sentiasa merasakan sikap-sikap yang tidak mempunyai adab kepada guru-guru. Yang pernah anda lihat, seorang ulama hadir kepada di hadapan kita, mereka melayani ulama ini sebagai kawan mereka sendiri. Mereka tidak ada perasaan rendah diri kepada ulama yang lebih alim daripadanya. Seorang ulama ini, kita akan lihat rasa kewibawaannya itu begitu mulia. Apabila kita merasakan diri kita begitu kerdil, ilmu kita begitu sikit, sehingga kita merasakan mereka itu mulia, lalu muliakanlah mereka ini. Mengikramkan, memuliakan mereka ini bukanlah sampai kita sebagaimana telah disalah ertikan oleh orang-orang sufiah, memuliakan guru sehingga martabat guru itu seolah-olah seorang yang maksum, yang tidak mempunyai dosa dan silap, dan seolah-olah guru itu membawa barakah. Dan ini termasuk perkara-perkara khurafat dan yang akan membawa kepada akidah yang salah. Demikian pula disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, la yunalul ilm illa bitawadu'. Tidak akan seseorang itu memperolehi ilmu kecuali apabila ia mempunyai sikap tawadu' wa ilqa'is sam'i, dan mendengar dengan baik. Orang yang dalam majlis ilmu ini, dia tidak datang dengan perasaan tawadu', ikhlas untuk menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak mempunyai sikap dan akhlak tawadu' kepada ilmu dan juga gurunya, dan juga tidak mendengar ilmu itu dengan cara yang baik, maka dia tidak memperolehi ilmu yang bermanfaat. Maka kadang-kadang kita harus mempersoalkan diri kita ketika kita hadir dalam majlis ilmu. Kenapa kita tidak boleh faham? Kadang-kadang kenapa kita tidak boleh menghayati dan sebagainya? Kerana pendengaran kita tidak fokus, hati kita tidak tenang, hati kita tidak ada sifat ikhlas dan tawadu, pendengaran kita selaru sehingga pemikiran kita melayang ke tempat lain, maka tersebutlah barakah ilmu itu tidak sampai kepada kefahaman yang kita mencari kebaikan dalam ilmu tersebut. Maka sentiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah sentiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang difahami, dan mempunyai sifat ikhlas dan tawaduk dalam menuntut ilmu ini. Barakallahu fikum. Dalam sifat tawaduk ini juga, kita harus menasihati diri kita dan sahabat-sahabat kita ketika dalam majlis. Apabila disebut dalam majlis ini adalah di dalam halaqah ilmu, di dalam majlis ilmu. Apabila kita di dalam majlis ini, ikhwan, azani Allah wa iyyakum, adalah sentiasa kita fokus dalam menuntut ilmu ni. Jangan banyak berbicara apabila dars, apabila kajian itu sudah mula, apabila kajian itu telah berlangsung. Jangan lagi kita mencuit-cuit teman-teman kita. Ini nasihat yang muhimah, yang paling penting sekali. Kita lihat, kita akan melihat seseorang itu mempunyai ilmu dalam menuntut ilmu. Dia faham tak dalam adab menuntut ilmu? Kita lihat dalam adabnya. Kadang kita lihat orang tu rajin berbicara, fasih dalam membaca dalil-dalil dan sebagainya, tapi adab dalam menuntut ilmu dan adab dalam menyampaikan ilmu kita lihat di situ. Kita lihat ukurannya di situ.
oh dia begitu banyaknya mempelajari dan sebagainya. Kita lihat adabnya. Macam mana dia berduduk mulazamah, duduk bersama ahli ilm. Sikapnya. Apabila dalam majlis sentiasa bercakap-cakap, apabila sedangkan seorang ustaz ataupun seorang syekh telah mulakan pengajian yang banyak bercakap-cakap lagi, masih lagi bertanya-tanya. Dulu apabila kami sedang belajar, para senior-senior kami apabila kita bertanya kepada dia, dimarahi, suruh diam. Dengar dan fokus. Nak bertanya selepas pengajian, lepas habis dars boleh bertanya. Kerana apa? Apabila ulama itu sudah mula berbicara, seorang ustaz sudah bermula berbicara dalam majlis ilmu, maka jangan kita menghilangkan fokus pendengaran matlamat kita dalam mengambil ilmu tersebut. Sehingga kadang-kala perkara itu mengganggu majlis itu sedang berlangsung. Dan kita akan baca riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibn Jama'ah rahimahullah ta'ala dalam kitab Tazkiratus Sam'. Maka janganlah sekali-kali kita bercakap-cakap dengan sahabat-sahabat kita ketika seorang ustaz ataupun syekh sudah mula kan pengajiannya. Applykan adab dan sikap ini kepada diri kita. Ya? Apabila dah mula kita berlangsung saja, semua fokus dan mendengarnya, semoga dapat rahmat. Sebagaimana ketika adab dan etika kita dalam mempelajari, dalam kita menghadir solat Jumaat, ketika kita dalam masjid pada hari Jumaat, kita telah diajar ketika imam itu khutbah, kita tidak berbicara apa-apa pun, mesti pun mencakap teman kita itu diam. Kita telah mempelajari adab ini. Demikian juga sebagaimana adabnya kita ketika kita menuntut ilmu dalam majlis para ulama ini. Sehingga pada hari Jumaat juga kita dilarang untuk mengagihkan tabung-tabung dan sebagainya. Demikian juga pada hari kita mempelajari ilmu ketika dalam majlis tersebut, agar kita tidak mensia-siakan majlis tersebut. Sehingga tidak menjawab panggilan telefon yang masuk, tidak mereplaikan mesej-mesej yang masuk. Kita abaikan seketika itu kerana kita sedang duduk di dalam majlis yang di mana para malaikat membuka sayap-sayapnya memberi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat sedang beristighfarkan untuk orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu itu. Barakallahu fikum. Maka sentiasalah kita ingin memperolehi manfaat pada ilmu tersebut dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka applykanlah sikap dan adab ini apabila sentiasa kita dalam majlis ahli ilmi. Ikhwa wa akhwat azani Allah wa iyyakum. Kenapa kita mengulang kaji lagi, kita meneruskan adab ini dalam beberapa sesi hari yang lepas? Kerana betapa pentingnya adab seseorang dalam menuntut ilmu. Ana kadang-kala lihat sahabat-sahabat kita, kita sayang sahabat-sahabat kita. Kita sayang saudara-saudara seiman, seakidah, semanhaj dengan kita. Yang lama saban tahun belajar pun masih yang ada kurang adabnya. Kurang adab ni kadang-kadang kalau orang Melayu ni dikatanya biadab. Itu maksud yang bahasa lain. Kurang adab. Masih kurang aja adab dalam menuntut ilmu. Yang ada berkata kepada seorang ustaz, kepada syekhnya dengan suara yang begitu tidak sopan dan sebagainya. Kita akan lihat orang yang mempunyai ilmu atau tidak. Betapa banyak riwayat yang dia hafal sekalipun, tetapi adab kepada guru dan kepada ilmunya itu yang akan menjadi ukuran seseorang itu belajar atau tidak pada hakikatnya. Kerana adablah yang akan membentukkan pribadi seseorang itu dalam memahami agamanya itu. Barakallahu fikum. Seterusnya, sikap tawaduk ketika kita dalam majlis ilmu ini adalah kita tidak menyampuk ataupun kita tidak menyanggah pembicaraan seorang alim yang sedang bercakap, guru kita yang sedang berbicara tentang ilmu, agar kita tidak menyanggah
sekiranya meskipun kita ada soalan, belum diberikan ruang untuk bersoal, maka janganlah sekali-kali kita menyanggah guru kita dalam pembicaraannya, kerana di situlah terletaknya adab yang paling penting sekali, ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi rahimahullah ta'ala. Siapa Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi rahimahullah ta'ala? Beliau adalah murid Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Rabi' bin Sulaiman rahimahullah ta'ala inilah yang mencatat ataupun menulis kitab Beliaulah yang menulis kitab Al-Um, iaitu kitab fiqh yang berasaskan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Waqi' bin Sulaiman. Imam Syafi'i mempunyai tiga murid imam yang terunggul sekali, iaitu Waqi' bin Sulaiman rahimahullah, dan juga Al-Buwaiti, dan juga Al-Muzanni rahimahullah ta'ala. Ketiga-tiga ini adalah murid kanan Imam Syafi'i yang banyak meriwayatkan ajaran-ajaran mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka perhatikanlah ketika macam mana sikap Rabi' bin Sulaiman rahimahullah ta'ala kepada sang gurunya, iaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Rabi' bin Sulaiman berkata, "Wallahi ma ijra'tu an ashrabal ma'a wasyafi'iyyu yanzuru ilayya haibatan lahu." Berkata Rabi' bin Sulaiman, "Demi Allah, wallahi aku tidak berani untuk minum air sedangkan Imam Syafi'i melihat kepadaku kerana segan aku kepadanya." Ni apa? Lihat, para ulama ini dulu pun kepada gurunya mempunyai sikap segan dan sebagainya. Kadang-kadang ana hairan kena lihat orang-orang ni. Dia jumpa ulama seolah macam jumpa kawan dia di kedai kopi. Dia tidak mempunyai adab, tidak tahu mempunyai kewibawaan yang kita rasa malu. Sikap malu itulah mengajak kita kepada tawaduk. Kerana tawaduk itu ada mempunyai sikap malu. Sedangkan malu itu adalah salah satu daripada cabang-cabang keimanan, di mana sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah wal haya'u syu'batu minal iman." Iman itu ada beberapa banyak cabang-cabangnya. Lalu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal haya'u," dan malu itu adalah salah satu daripada cabang-cabang syu'batu minal iman, adalah salah satu cabang-cabang daripada keimanan. Malu yang menepati syariat itu menajak kita kepada keimanan. Malu ataupun kita ertikan lain segan. Kita rasa segan kepada guru kita, kita rasa segan kepada ulama-ulama kibar kita. Kita merasakan sikap tawaduk itu kita applykan. Maka mulalah rasanya manisnya keimanan tersebut, kerana kita mempunyai sifat tawaduk itu. Maka sentiasalah kita, selepas kita tawaduk kepada guru kita ini, sifat rendah diri kepada guru kita, maka yang seterusnya Al-Imam Ibnu Jama' Al-Kinani rahimahullah ta'ala berkata di sini adalah kita memuliakan guru kita, kita memuliakan syekh kita. Ijlalul asy-syekh, kita memuliakan guru-guru kita. Beliau berkata, an yanzurahu bi'ainil ijlal, iaitu apabila kita dalam majlis, hendaklah kita memandang syekh dengan mata dan penghormatan kita dengan penuh fokus kita. Kalau kita boleh memandang guru kita tu, kita lihat, kita memandang guru kita ketika kita berhadapan dengan dia. Sekarang kita belajar dengan guru, mata kita memandang tempat lain. Kita mengalihkan pandangan kita kepada tempat lain. Dan sikap ini termasuk para salaf tidak mahu mengalihkan pandangan mereka daripada guru-guru mereka.
sebagaimana juga disebutkan di riwayat dalam kitab ini, bahawa sebahagian salaf rahimahullah ta'ala, ketika mereka berangkat ke syekhnya, dia bersedekahkan sesuatu kepadanya. Maksudnya dia datang berjumpa gurunya, bukan datang dengan tangan kosong. Ya, maksudnya bersedekah apa sahaja yang mereka mampu, membawa oleh-oleh kepada guru mereka, merasakan cinta kepada gurunya. Lalu sebahagian daripada mereka ketika itu berkata, ketika memberikan sedekah kepada guru mereka, lalu mereka pun berdoa. Mereka pun berkata, Allahumma ustur aiba syaikhi anni wala tudhib barakata ilmihi minni. Ya Allah, tutupkanlah aib syekhku, guruku, tutupkanlah aibnya daripadaku, dan janganlah melenyapkan keberkahan ilmunya daripadaku. Sekali lagi, ana ulangi, lihatlah sebagaimana para salaf dahulu kala mendoakan guru-guru mereka ketika mereka mengunjungi guru-guru mereka sebelum mereka hadir dalam majlis mereka. Lalu mereka pun mendoakan, Ya Allah, ustur aiba syaikhi anni, tutupkanlah aib guru-guru kami ini daripadaku, daripada penglihatan aib-aib mereka, kekurangan-kekurangan mereka. Jangan diperlihatkan kepada kami, Ya Allah. Wala tudhib barakata ilmihi minni, jangan kau melenyapkan keberkahan ilmu daripada diriku. Dua poin daripada hal tersebut yang disebutkan oleh Imam Badruddin Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pertama, kita sentiasa menjaga aib guru kita, iaitu jangan kita sampai mencari-cari aib guru kita. Kita nak mencari kesilapan-kesilapan guru kita setelah kita mengetahui akidahnya baik, manhajnya baik, tauhidnya baik, ilmunya baik dan sebagainya. Maka datang satu syubhat di mana syaitan sentiasa membisik kepada manusia ini untuk mencari keaiban guru kita. Bukan saja kepada guru kita, malah kepada sahabat-sahabat kita. Jangan kita cari keaiban teman-teman kita. Sebagaimana disebut dalam hadis yang sahih, Man satara abdan musliman, barang siapa yang menutup aib seorang hamba muslim, satarallahu yaumal qiyamah, maka Allah menutup aibnya pada hari kiamat. Hadis ini telah diriwayatkan dalam kitab sahih, diriwayatkan, dibawa oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ketika beliau memuatkan dalam kitab Riyadhus Salihin. Di sini kita mempelajari sentiasa menutup aib guru kita, malah sahabat kita. Masalah aib ini tidak membicarakan aib seseorang itu kepada orang yang lain, ataupun mencari-cari aib pribadinya. Aib di sini adalah aib pribadi, dosa pribadinya. Jangan sampai kita melihatnya, maka jangan sampai kita mencarinya. Sekiranya terlihat ataupun menyingkap aib tersebut, maka hendaklah kita mengalihkan pandangan sehingga kita tidak melihat aib tersebut. Maka kerana setiap Bani Adam itu pasti ada aibnya, maka sentiasalah berwaspadalah supaya kita tidak terlihat ataupun menyingkap mana-mana aib daripada guru kita, sahabat kita, meskipun ibu dan ayah kita. Barakallahu fikum. Ikhwan wa akhwat azani Allah wa iyyakum. Lihatlah betapa pentingnya dalam menuntut adab ini. Yang seterusnya, wala tudhib barakatah ilmihi minni. Ya Allah, janganlah sampai hilangnya barakah, perginya lenyapnya barakah ilmu ini daripada diriku ini. Kerana barakah itu bukan pada gurunya, tetapi barakah itu datang daripada ilmu tersebut. Seorang guru itu kita tidak boleh tabaruk dengan guru. Kerana barakah itu perbuatannya adalah tabaruk, maka kita ilmu itu mendatangkan barakah di situ. Maka apa yang disebut daripada barakah ilmu tersebut, jangan sampai lenyap ilmu tersebut, maka barakah akan hilang, ilmu pun akan hilang. Apa yang kita belajar, faedah-faedah, fawaid itu semua akan lenyap disebabkan barakah telah pergi hilangnya. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana juga barakah ni kalau kita nak faham dalam konsep yang lain, ketika kita makan dengan tangan kita, kita makan, kita mulakan dengan tasmiyah, kita membaca bismillah, kemudian kita makan dengan tangan kita. Setelah kita selesai makan, maka termasuk sunnah adalah kita menjilat jari-jarinya sebagaimana telah dikhabarkan dalam hadis yang sahih.
Dalam kita menjilat jari-jari kita itu, kata Nabi SAW, di situ terletaknya, kita tidak tahu di mana terletaknya barakah. Maka barakah itu dia ajar untuk kita menjilat jari-jarinya kerana di situ terletaknya barakah. Kerana makan itu walaupun sedikit, tetapi barakah insya-Allah mencukupi kekenyangan kita untuk sepanjang hari. Kadang-kadang kita lupa membaca basmalah, tasmiyah, kita baca bismillah, kemudian kita makan sehingga dengan hawa nafsu kita, sehingga kita makan sebanyak berapa banyak portion tersebut, berapa banyak hidangan sekalipun, tidak mengenyangkan kita. Ketahuilah, itulah barakah yang telah lenyap daripada makanan tersebut. Maka raihkanlah barakah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Meskipun sedikit, tapi kita meraihkan barakah itu. Barakallahu fiikum. Maka dalam ilmu tersebut, kadang-kadang kita belajar walaupun setengah jam, walaupun 10 minit kita membacanya, walaupun 10 minit kita mendengarnya, maka sentiasa memohonkan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang barakah itulah ilmu yang bermanfaat. Kadang-kadang belajar 1 jam, 2 jam, 3 jam, tapi tak ada barakah, tidak ada manfaat dalam ilmu tersebut. Maka lenyaplah pergi ilmu gitu, sebagaimana air yang disirami di atas daun keladi. Seterusnya diriwayatkan juga daripada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i, kita lihat riwayat yang kedua adalah riwayat datang daripada Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika beliau berhadapan dengan gurunya yang mulia, iaitu Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Ikhwah wa akhwat azani Allah wa iyyakum. Apa yang kita mengambil poin di sini yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Asy-Syafi'i antara gurunya ketika beliau di Mekah dahulu, beliau belajar dengan mufti Mekah ketika itu. Beliau telah menghafal kitab Al-Muwatta' sebelum berjumpa dengan Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, ataupun dikenali sebagai Imam Maliki, Mazhabul Malik. Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala dikenali dengan nama julukannya yang lain adalah Imam Darul Hijrah. Beliau mengajar di Masjid Nabi SAW pada ketika itu. Imam Syafi'i ketika itu umurnya dalam belasan tahun. Daripada Palestin telah berhijrah pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berjumpa dengan mufti Mekah ketika itu dan menghafal kitab Al-Muwatta', antara salah satu kitab yang dihafal oleh Imam Syafi'i ketika itu adalah kitab Al-Muwatta'. Dan kitab Muwatta' ini adalah kitab terulung, kitab yang paling awal, tersulung sekali kitab terkumpulnya ilmu hadis, yaitu dituliskan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i belum jumpa lagi dengan Imam Malik ketika itu lagi. Dan beliau sudah selesai menghafal Al-Muwatta', bukan matan hadis, tetapi dengan semua riwayat-riwayat hadis yang telah sanad-sanadnya daripada kitab Al-Muwatta' itu. Lalu setelah beliau menghafal kitab Muwatta', beliau berkata kepada gurunya iaitu mufti Mekah untuk berjumpa dengan penulisnya iaitu Imam Malik. Ketika bertanya kepada orang-orang di Mekah tu begitu segan nak membawa Imam Syafi'i pergi jumpa Imam Malik. Maka gurunya telah memberikan satu tazkiyah supaya setelah dah hafal kitab Al-Muwatta' ini berjumpa dengan sang penulis kitab tersebut, iaitu yang pengumpul hadis-hadis tersebut, iaitu Imam Malik, Imam Darul Hijrah rahimahullah ta'ala. Maka berangkatlah Imam Syafi'i ke Madinah, seorang anak remaja budak lagi ketika itu, jumpa dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala di Masjid Nabi SAW. Dan sikap Imam Syafi'i ketika itu begitu segan dan malunya untuk berjumpa dia pula. Walhamdulillah, afwan jiddan kerana terputus gangguan line. Baik, kita
ulangi sedikit lagi daripada tadi. Ucapan terakhir adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala begitu malu dan segan untuk berjumpa dengan Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Ketika Imam Syafi'i seorang anak yang kecil, ketika umurnya dalam beberapa riwayat ada yang kata umurnya kurang daripada 15 tahun ketika itu, hadir di Madinah, daripada Makkah ke Madinah. Pada zaman itu belum ada kenderaan canggih yang hanya mempunyai antaranya 3 atau 4 cara untuk kita sampai ke Madinah, dengan menaiki unta, naik keldai, ataupun naik kuda, ataupun berjalan kaki ke Madinah ketika itu. Lihatlah rihlah talabul ilm, rihlah perjalanan para al-imam salaf rahimahullah ta'ala ketika mereka menuntut ilmu bersama para ulama-ulama pada zaman itu. Kita lihat ikhwan, azani Allah wa iyyakum. Imam Syafi'i ketika tiba di Madinah ketika itu sudah sampai. Kalau kita dah sampai ni, kita dah rasa kegembiraan kita nak jumpa seorang guru. Tapi perasaannya itu bukan nervous, tetapi perasaan yang dihadapi oleh Imam Syafi'i adalah segan untuk berjumpa dengan Imam Malik. Imam Syafi'i ketika itu mempunyai 2 sifat, iaitu selain daripada sifat tawaduk, segannya berjumpa dengan sang imam yang mulia, iaitu Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, dan sikap yang kedua adalah Imam Syafi'i tidak mempunyai apa-apa, yakni seorang yang miskin. Itulah yang dihadapi oleh Imam yang mulia Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Apa yang dihadapi oleh Imam Syafi'i adalah malu dan segan untuk jumpa dengan Imam Malik. Ikhwan azani Allah wa iyyakum. Setelah beliau sampai ke Madinah masih segan lagi. Apa yang dibuat oleh Imam Syafi'i, sebagian sahabat-sahabat kita telah mendengar riwayat ini, adalah Imam Syafi'i duduk di belakang tiang-tiang di Masjid Nabi SAW ketika Imam Malik sedang mengajar di dalam masjid tersebut. Imam Syafi'i tidak duduk di dalam halakah mereka, tetapi Imam Syafi'i duduk di belakang-belakang, di belakang tiang-tiangnya, ataupun di belakang dinding tersebut, sehingga Imam Syafi'i tidak kelihatan. Imam Malik tidak kelihatan Imam Syafi'i. Sampailah Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika itu dapat ada beberapa sense yang melihatnya, sehingga ada orang duduk di belakang tiang atau belakang wara'i judur, di belakang tembok itu. Lalu Imam Malik pergi jumpa, seolah-olah macam sergah kepada Imam Syafi'i. Budak, apa yang kamu buat? Ya? Kerana ketika itu Imam Syafi'i, ana sebutkan, dia tidak mempunyai apa-apa pun ketika itu. Tidak mempunyai kertas maupun pen. Maka tu kita lihat Imam Syafi'i tidak menulis mana-mana kitab pun sekarang tu. Kitab pun tak ditulis oleh Imam Syafi'i. Kerana kertas pun tidak dimiliki oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Maka Imam Syafi'i hanya menggunakan jari telunjuknya itu dengan menulis riwayat-riwayat yang didengar daripada Imam Malik begitu jauh di atas telapak tangannya yang satu lagi. Lalu kalau kita lihat hari ini, kita katakan orang itu gila dan sebagainya. Begitu cekapnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala hanya menconteng di atas tangannya, sehingga Imam Malik kata, apa yang kamu buat di sini wahai anak? Aku sedang mencatat apa yang telah disebutkan hadis-hadis daripadamu wahai Imam. Imam Malik tidak percaya, mengarut dan sebagainya. Lalu dia kata, bacakan kepadaku jika engkau adalah orang yang benar mencatat apa yang telah aku bacakan hadis tadi. Lalu Imam Syafi'i Al-Mutabali rahimahullahu ta'ala pun membaca riwayat tersebut, apa yang dibacakan oleh Imam Malik daripada sanad-sanadnya. Maka terkejutlah, tergamamnya Imam Malik bin Anas rahimahullah ketika itu.
Maka Imam Malik bin Anas berkata, benar dan adalah sungguh benar apa yang telah engkau bacakan, wahai anak, yakni Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Lihat apa fawaid daripada riwayat tersebut adalah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala begitu tawadu, begitu malu, begitu humble, rendah dirinya ketika walaupun dah sampai lagi duduk di belakang tiang, belakang dinding, di belakang tembok untuk nak bertemu dengan imam tersebut. Meskipun sudah menghafal kitab beliau oleh Imam Malik, iaitu kitab Al-Muwatta ketika itu. Kalau kita sudah hafal satu kitab tu, nak jumpa dengan penulisnya, begitu bangganya diri kita nak jumpa dia. Syekh, ana telah hafal kitab Syekh. Begitu bangganya kita hari ini kalau rasanya. Dan begitulah sikapnya seorang ahli ilmi, sikap seorang kibarul ulama, kibarul a'immatis salaf. Lihatlah berapa tawaduknya para imam ini dalam menuntut ilmu ketika itu. Ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum. Maka apa kata Imam Syafi'i dalam riwayat yang akan kita bacakan ini adalah, kuntu asfahu warakata baina yaday malikin safhan rafiqan haibatan lahu li'alla yasma'a waqa'aha. Berkata Imam Syafi'i, aku membuka halaman buku di depan Imam Malik ketika itu secara perlahan-lahan. Ini riwayat setelah Imam Syafi'i sudah join masuk dalam majlis Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah rahimahullah ta'ala. Ketika membuka buku di hadapan seorang guru, seorang syekh, dia sebut dengan menggunakan asfahu warakata baina yaday. Aku membuka lembaran-lembaran kitab-kitab itu dengan tangan aku di hadapan Imam Malik itu, satu muka demi satu muka, rafiqan, dengan penuh lemah lembut. Bukan kita buka kitab begitu laju pantas, tidak, dengan penuh lemah lembutnya buka kitab tersebut. Itu rafiq, bersikap lemah lembut, pelan-pelan, sangat lemah lembut, pelahan, hanya bukanya pelan-pelan ni kitab tu, menyayangi kitab tersebut. Haibatan lahu, kerana aku mempunyai sikap segan di hadapannya. Dalam diriwayat-riwayat pada manaqib Syafi'i yang lain berkata, Imam Syafi'i tidak mahu membuka kitab begitu laju sehingga bunyi kertasnya, kerana apa? Akan menghilangkan fokus gurunya itu ketika sedang berbicara. Nampak? Itu poin dalam riwayat yang lain yang kami pernah belajari dalam Tazkiratus Sama' bersama Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala, antara salah seorang anggota kibarul ulama ketika itu. Lalu Imam Syafi'i berkata, buka dengan penuh pelan-pelan agar dia tidak mendengar suaranya. Maksudnya suara buku itu pun tak mau didengari, kerana akan mengalihkan pandangan sang guru itu daripada tujuan apa yang dia nak berbicarakan, akan menghilangkan fokus tersebut. Ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum. Lihat seorang imam yang kita sentiasa belajar dalam manhaj salaf ini, kita mendengar riwayat-riwayat para imam salaf. Begitu mulianya salafus salih, maka kita disebutkan sebagai orang-orang yang terdahulu lagi salih, imam-imam ini. Demikian Imam Syafi'i dan muridnya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi rahimahullahu ta'ala. Adab yang seterusnya adalah yang disebutkan oleh Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimahullahu ta'ala pada sikap kita kepada guru kita, kepada syekh kita, kepada ulama-ulama kita, alim kita,
dengan memanggil nama semulia-mulia nama kita memanggilnya, sebagaimana disebutkan dalam kitab ini bahawa pada satu kisah yang mana telah datang wa hadara ba'du auladil khalifatil mahdi inda syarik. Pada satu ketika anak-anak khalifah al-mahdi datang di sisi seorang ulama yang bernama Syarik bin Abdullah yang hidup pada era zaman 150 Hijriah, di pada zaman kewafatan Imam Syafi'i rahimahullah ketika itu. Syarik bin Abdullah. Jadi khalifah ketika itu adalah Khalifah Al-Mahdi. Anak-anak seorang khalifah, anak-anak orang-orang pemimpin ulil amr yang datang duduk dengan seorang ulama, seorang imam, iaitu Syarik bin Abdullah. Riwayat ini telah disebutkan di dalam kitab Sirr Alam Nubala oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Lalu anak-anak khalifah ini duduk istanada ilal haid, duduk di belakang dinding, bersandarkan di belakang dinding, belakang tembok. Wasa'alahu an hadithin, dia bertanya kepada Imam Syarik ini satu hadis. Nak bertanya, duduk belakang dinding, lalu bertanya daripada jauh, tanya kepada syekh, lalu teriak bertanya kepada syekh. Apa faedah daripada ini yang kita nak ambil? Adalah apabila sikap bertanya kepada seorang ulama, seorang alim, seorang ustaz adalah tidak kita bertanya begitu jauh sehingga tak mendengarkan suara ataupun teriak. Yang kedua adalah memanggil nama-nama yang Yang kedua, yang seterusnya adalah memanggil dengan panggilan yang tidak mendatangkan adab. Maka itu Imam Syarik tidak menjawab soalannya, sehingga diulangi oleh anak khalifah. Thumma ada fa'ada Syarik bimithli dhalik. Kemudian diulang-ulang lagi bertanya kepada Imam Syarik bin Abdullah rahimahullah ta'ala, ataupun beliau dikenali dengan kunyahnya adalah Abu Abdullah Al-Kufi, seorang ulama daripada Kufah ketika itu, bertanya lagi, ulang soalan tersebut, sampai Imam Syarik ini tidak mahu untuk menjawab soalan tersebut. Lalu dia berkata, apakah engkau meremehkan anak-anak khalifah, wahai imam? Apakah engkau meremeh-remehkan anak-anak khalifah? Beliau berkata, qala la. Beliau berkata, tidak. Walakinnal ilma ajallu indallahi min an udayah. Yaitu beliau berkata bahawa tidak, akan tetapi ilmu lebih mulia, ilmu itu lebih penting di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk sekadar aku sia-siakan. Ketika seorang syekh sedang berbicara, itu adalah ilmu. Meskipun kamu ada soalan, maka tu soalan yang tidak ada kaitan, soalan yang tidak ada apa-apa, tangguhkan dulu sehingga selesai pembicaraan. Jangan menyanggah, jangan sekali menyampuk ketika seorang ustaz, seorang syekh sedang berbicara tentang ilmu tersebut. Kerana ilmu itu yang disampaikan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding soalan yang kamu nak bertanyakan daripada hadis tersebut. Meskipun daripada hadis. Lalu beliau berkatakan, dalam riwayat lain beliau berkata, al-ilmu azayyanu inda ahlihi an yudayyi'uhu. Ilmu itu lebih cantik, ilmu itu lebih indah, ilmu itu lebih mulia bagi pemiliknya daripada orang yang melantarkan ilmu tersebut. Maka di sini Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala, ikhwan kita akan tambah lagi sedikit 5 minit. Maka Ibnu Jama'ah berkata sebelum kita mengakhirkan poin yang ketiga ini,
Di sinilah Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala berkatakan, maka wayam bagi an la yukhatiba syai'hu bita al-khata al-khutabi wa kafihi. Berkata Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, patut tidak memanggil seorang syekh dengan perkataan engkau sekalipun atau kamu kepada syekh. Itu bahasa kita sekarang, kita katakan awak, kamu, engkau, enta, anta, antum kepada seorang syekh ataupun seorang ulama. Bal yaqul, akan tetapi katakan kepada seorang alim ini, kata Imam Ibnu Jama'ah, ya sayyidi, ya ustadhi, ya sayyidi, ya ustadhu. Wa qala al-khatibu yaqulu ayyuhal alim, ayyuhal hafidh, wa nahwu dhalik. Wa ma taquluna fi kadha, wa ma ra'yukum fi kadha, wa shibhu dhalik. Berkata Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, maka jangan kita memanggil seorang guru kita dengan kita memanggil engkau, ente, antum, kamu, engkau, awak dan sebagainya. Tidak memanggilnya daripada jauh pula, kata Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Jangan kita memanggil ketika daripada jauh kita teriak dia soalan-soalan ataupun memanggilnya. Akan tetapi hendaklah kita memanggilnya dengan perkataan yang penuh penghormatan. Beliau berkata dengan kita memanggilnya, ya sayyidi, wahai tuan, ya sayyidi, ya wahai tuan, ya ustadhu, kata Ibnu Jama'ah, wa ya ustadhu, wahai ustaz. Wa qala al-khatib, sebagaimana Imam al-Khatib al-Baghdad rahimahullahu ta'ala berkata kepada muridnya, berkata, seorang murid, seorang pelajar itu harus berkata ayyuhal alim kepada gurunya, wahai alim. Ya hafidh, wahai hafidh, seorang yang menghafal hadis, dipanggil sebagai seorang hafidh. Wa nahwu dhalik, dan seumpama dengannya. Wa ma taqulu fi kadza, apa yang anda katakan tentang masalah ini, apa yang anda pikirkan dalam masalah ini dan sepertinya. Maka kita menyerukan dulu kemuliaannya dulu, baru kita menggunakan panggilan-panggilan yang lain. Sebagai contoh, apabila kita bertemu dengan seorang ustaz ataupun syekh, kita berkata, wahai syekh, aku mempunyai satu soalan. Apa pandanganmu terhadap sekian-sekian? Itu benar. Ataupun kita berjumpa dengan seorang ustaz, lalu kita bertanya kepada ustaz, ya ustaz, apa hukum sekian-sekian ini menurut daripada pandanganmu? Dan ini termasuk adab yang baik untuk dicontohi. Jangan kita jumpa, kita berbual dengan dia, sentiasa kita bercakap dengan dia dengan gelaran-gelaran yang tidak baik, ataupun adab ketika kita bersama dia dan kita bergurau dengan dia mempunyai adab dan juga tertib. Maka janganlah kita memanggil gelaran-gelaran yang tidak sewajarnya, malah panggillah gelaran-gelaran sebagaimana telah disebutkan dalam kitab Tadhkiratus Sami' oleh Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Akhir sekali, beliau berkata, wala yusammihi fi ghayabati aidan bi ismihi illa makrunan bima yush'iru bita'zimihi. Hendaklah kamu tidak menyebut nama syekhnya sahaja di belakangnya, kecuali dengan menambah sesuatu yang menunjukkan penghormatan kepadanya. Kakaulihi, seperti contoh, qala asy-syaikhu au al-ustadhu kadha au qala syekhuna au qala hujjatul Islam wa nahwu dhalik. Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, seorang imam yang bermadzhab Syafi'i, memberikan kita satu contoh yang untuk kita mencontohi adalah apabila kita menyebut nama seorang guru kita, seorang imam, seorang syekh, adalah bukan menyebut namanya sahaja, akan tetapi hendaklah kita menunjukkan penghormatan kita kepada dia, seperti kita berkata Syekh Asy-Syekh
itu berkata, ustaz si fulan itu berkata, ataupun kita berkata syekhuna, guru kami, syekh kami berkata, ustazuna, ataupun ustaz kami katakan, ataupun hujjatul Islam yang berkata, dengan ada gelaran yang mulia pada ulama-ulama yang masih hidup ataupun ulama yang telah meninggal dunia, rahimahallahu ta'ala wasi'ah, ghafarallahu lahum walana ajmain. Demikianlah penyampaian untuk petang ini. Semoga ia menjadi manfaat dan menjadikan ia sebagai satu tambahan ilmu kepada adab-adab kita dalam menuntut ilmu. Setelah kita mempelajari adab kita kepada ilmu yang kita memperolehi, adab kepada diri kita sendiri pada dars yang lepas, walhamdulillah, kita juga telah mempelajari pada poin yang pertama, memilih tata cara bagaimana kita memilih seorang guru. Kita beristikharah dalam memilih seorang guru. Meskipun kata Syekh Adil Mansur hafizahullah ta'ala, senior kita, seorang ulama yang ada di Riyadh, murid kepada Syekhuna Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, bersama Syekh Muhammad Hadi Al-Madakhali, bersama Syekh Rabi' bin Umar Al-Madakhali hafizahumullah ta'ala wa riayah. Beliau berkata, meskipun seorang gurumu itu adalah seorang yang muda lebih daripadamu, ataupun gurumu itu lebih tua daripadamu, ataupun gurumu itu seorang yang tidak mempunyai apa-apa daripadamu, ataupun macam mana pun keadaan kedudukannya, maka sentiasa memuliakannya. Dan beliau juga pernah menasihati bahawa apabila seorang guru, seorang murid, apabila murid-murid kamu itu adalah lebih tua daripadamu, ataupun murid-murid pelajar itu adalah lebih muda daripadamu, maka hormati dan sayangilah mereka. Maka kita sentiasa rohama, sentiasa kasih sayang di situ. Jangan kita mempunyai sifat seorang guru pula mempunyai seorang sifat yang dimiliki oleh orang-orang sufiyah, oleh guru-guru orang tasawuf. Mereka di mana mendatangkan kewibawaan guru dengan murid itu mempunyai antara dua darajat. Murid tidak dengan guru ni tidak boleh begitu mudah bersama-sama dan sebagainya. Ingat ikhwan fiddin, azan ya Allah wa iyyakum, Nabi SAW dengan sahabat begitu ruhama, begitu kasih sayang bersama mereka, bergurau juga. Tetapi ingat, dalam ketika kita bergurau dengan ulama, dengan ustaz, dengan syekh, itu kita mempunyai adab ketika kita di situ. Meskipun guru kita itu adalah dulu pekerja kita, guru kita itu adalah dulu seorang hamba kita, menjadi guru pada satu hari, maka ingat, kedudukan itu sangat mulia. Siapapun gurumu, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa kepada siratal mustaqim. Wallahu taala alam. InsyaAllah kita akan mengadakan sesi yang akan datang sambungan kepada poin yang keempat, iaitu memuliakan syekh dan menjaga haknya, sebagaimana yang disebutkan pada poin yang akan datang oleh Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala, dan juga sikap kita bersabar dalam bersama guru-guru kita ini. Kita teruskan kepada soalan. Soal pertama, adakah dianjurkan seorang ustaz itu menulis sebuah buku daripada hadis-hadis sahih lalu menjualnya kepada anak-anak muridnya sendiri? Ini sikap-sikap golongan hizbiyun, golongan-golongan hizbi pada hari ini yang mengaku diri mereka, yang kita tak bicara dengan para mubtadi'. Kita lihat mana mereka yang kononnya selalu apply hadis-hadis sahih, ini hadis sahih dan sebagainya. Anda rasa tak perlu pun lah nak sebut nama-namanya. Antum telah mengetahui orang-orang ini, di mana mereka konon membicarakan tentang hadis-hadis sahih, ini hadis sahih, ini hadis dhaif. Ikhwan, azani Allah wa iyyakum, para ulama yang masih hidup hafizahumullah ta'ala wa ri'ah,
dan juga para ulama yang telah meninggal rahimahullahu ta'ala wasi'ah, telah menulis gitu banyak kitab, sehingga siapakah kita seorang ustaz menulis kitab sehingga kita ingin meraihkan keuntungan daripadanya? Ini musibah. Ada pula bukan ustaz yang menulis kitab, ada yang di kalangan talabul ilm, baru belajar setahun dua bersama ustaz dan memahaminya itu, mudah menterjemahkan kitab, menuliskan kitab-kitab yang dinukil daripada kitab kibar ulama, sehingga di situ terdapatnya beberapa kesilapan dan masyarakat orang awam membelinya dan tak mengerti akan lurusnya, betulnya kitab tersebut. Maka di sinilah kesilapan yang dilakukan oleh para golongan-golongan hizbiyun. Mereka bermudah-mudah dalam menulis kitab ataupun menyebarkan kitab-kitab ini. Kita lihat para ulama pun tidak begitu banyak menulis kitab. Para ulama itu banyak menghuraikan kitab ulama-ulama sebelum mereka, sebelum mereka, dan tidak mengambilkan keuntungan daripada jualan-jualan kitab tersebut. Wallahu ta'ala alam. Hati-hati daripada sikap-sikap ini. Sebagai penuntut ilmu, bolehkah bertanya kepada ustaz tersebut dari mana beliau menuntut ilmu? Apakah itu dikatakan adab seseorang menuntut ilmu? Ana pernah sebutkan di dalam beberapa durus di mana mempunyai hak kita untuk bertanya. Apabila kita nak menuntut ilmu, kita harus istikharah, kita melihat guru kita. Dan para salaf kita telah meletakkan beberapa garisan panduan untuk kita memilih guru kita. Sebagaimana kita sebutkan pada dars yang lepas dalam Tazkiratus Sam', ciri-ciri guru yang kita harus miliki adalah daripada kewibawaan ilmunya, kefahaman yang kita faham, penampilannya, kebersihannya, dia sentiasa melazimi dengan para ulama yang masih hidup. Antara sikapnya adalah sentiasa bersama para ulama yang masih hidup. Kemudian kita mempunyai hak untuk bertanya kerana para ulama salaf rahimahullahu ta'ala sentiasa bertanya kepada mereka, guru-guru ataupun mereka ketika mengambil faedah ilmu ini, lalu mereka tanya, samuna, sebutkan kami nama-nama guru-guru daripada mana mereka dapat ilmu tersebut. Sebutkan, supaya ilmu itu kita tahu datang daripada mana. Maka itu termasuk manhaj yang lurus supaya kita memahami daripada mana guru kita mengambil ilmu dan sebagainya. Maka kadang-kadang kita lihat orang itu mengajar ilmu seolah-olah mirip kepada manhaj salaf, mirip kepada sunnah dan sebagainya, tapi di belakangnya itu guru-gurunya adalah guru-guru di kalangan Diobandi, di kalangan orang-orang Khawarij, di kalangan golongan Hizbiyah, di kalangan orang-orang yang telah rosak agamanya. Tapi dia menampilkan wajahnya, penampilannya dan sebagainya seolah-olah seorang ahlu sunnah. Maka ini menjadi musibah. Jadi adalah hak antum untuk mengenal siapakah guru-guru antum, guru kepada dia, kerana itu adalah sanad dalam ilmu yang kita memahami daripada mana datang perolehi ilmu tersebut. Berkata Ibn Sirin, harus kita melihat apa kata Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala. Sebagian salaf kita sebutkan dan disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Syarah Muslim, di mana beliau meriwayatkan bahawa katanya hadzal ilmuddin, agama ini, ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah daripada mana kalian mengambil ilmu agama ini. Maka kita lihat kadang-kadang orang ini dia membawa postkan di dalam Facebook dan sebagainya, artikel ataupun short video daripada kibar ulama, daripada ulama-ulama ahlu sunnah kita seperti yang masih hidup ya, ataupun yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka itu tidak memahami manhaj tersebut. Mereka masih belum faham apa tu ahlu sunnah. Dia faham bahawa manhaj ni ahlu sunnah begini-begini, akan tetapi mereka masih bersama dengan kelompok-kelompok yang Khawarij dan Hizbiyah. Rahimahullah, ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Soalan yang terakhir, banyak soalannya lagi. Jika seseorang itu tidak mengenal pasti gurunya
itu di kalangan fikrah, pemikiran yang lurus, apakah adab yang dipelajari ini mesti dipraktikkan? Kita tidak pasti mengenal pasti manhaj guru kita lurus atau tidak, apakah harus kita praktikan? Tidak, kerana ini adab ini selepas yang pertama poin yang hari kita belajar. Pertama adalah kita memilih guru, kemudian baru apply adab tersebut. Ketika kita memilih guru kita, itulah kita harus pastikan. Sebagaimana Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam mengambil guru, beliau melihat macam mana gurunya solat. Jika solatnya baik, maka agamanya baik. Itu masing-masing ulama ini yang mempunyai ciri-ciri mereka dalam memilih guru-guru ini. Jadi pertama kali untuk memilih guru adalah melihat atau pemilih guru ini beristikharah daripada mana ilmunya datang, bersama siapa dia duduk bermajlis, ulama-ulamanya yang duduk bersama dia. Bukan seorang guru atau ustaz yang sentiasa mencedok daripada kita, ataupun ustaz-ustaz ahli Google ataupun ustaz-ustaz ahli YouTube yang bersumber daripada YouTube. Kerana kata Syekh Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala di dalam Kitabul Ilm, beliau menulis sebuah kitab, Kitabul Ilm. Beliau memberikan kita beberapa nasihat untuk kita melazimi para ulama, kerana seseorang yang mengambil ilmu tidak berlangsung daripada ulama akan tergelincir kepada banyak hal. Kerana dia barangkali dia tidak memahami maksud ulama tersebut, atau mengambil masa yang panjang sehingga dia pun tidak mengerti apa yang disampaikan oleh ulama tersebut. Kerana apabila kita duduk di hadapan para ulama, para ahli ilm, seorang guru, kita akan langsung memahaminya dengan begitu pantas. Wallahu ta'ala alam. Apakah salah seorang talabul ilm itu ketika mendengar dars dalam masa yang sama terpaksa hilang fokus untuk membuat kerja rakaman dan juga berkaitan dengannya untuk fawaid orang lain? Naam, ahsannya itu untuk tujuan-tujuan ini disiapkan sebelum mulanya dars bersama ustaz ataupun para syaikh. Dahulu ketika kita dalam majlis Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, untuk rakaman-rakaman ini mereka sudah datang awal untuk buat rakaman-rakaman tersebut terlebih awal, untuk tidak mengganggu berlangsungnya pengajian tersebut. Maka dia bukan menjadi satu dosa yang besar ataupun menjadi satu beban. Laisa kharaj, ia tak termasuk daripada dosa, tapi termasuk adab yang mulia supaya tidak mengganggu guru kita dalam penyampaian ilmu tersebut. Barakallahu fikum. Akhiran, apakah adab yang dipelajari ini mesti dipraktikan semasa dars dan di luar dars? Naam, adab bersama guru di mana-mana sahaja, bersama dalam pengajian kita ataupun di luar, kerana kita akan baca riwayat-riwayat yang akan datang insya-Allah menunjukkan sikap kita kepada guru kita di dalam majlis ataupun di luar majlis. Kerana di mana guru kita, di situlah kita menghormati. Meskipun kita lihat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kita tidak melihat dia dan beliau telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga adab kita kepada ilmunya yang kita nak menyampaikan daripada kalam-kalamnya. Maka boleh pun kita tidak berjumpa dengan dia, kita mempunyai adab ketika kita membawa ilmu tersebut. Barakallahu fikum. Apakah boleh mencium tangan guru ketika bersalaman? Ini tidak ada syariat untuk kita mencium tangan guru kita. Dalam hukum mencium tangan guru ini ataupun tangan manusia ini, dia bukan termasuk haram. Yang sebelah saya sebutkan, ana sebutkan tidak ada termasuk larangan untuk mencium tangan. Sebahagian yang katakan tidak ada sunnahnya. Tetapi jangan lupa dalam beberapa riwayat lain boleh kita mencium tangan, yang insyaAllah kita akan bincangkan dalam hukum cium tangan guru ini. Sebagaimana juga disebutkan Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, kita mencium tangan seseorang itu kerana kemuliaannya, bukan kerana agama, boleh. Maksudnya kita memuliakan dia, seolah kita mencium tangan pemimpin, itu boleh, kerana kedudukannya, menghormatinya, ihtiram. Akan tetapi bukannya kerana agamanya kita mencium tangan. Kerana kita mencium tangan kerana agamanya, kita beranggapan sebagai tabaruk, datangnya
sikap tabaruk di situ. Wallahu ta'ala alam. Dan isu cium tangan, mengucup tangan guru ini, kita akan memperjelaskan dengan secara ilmiah lebih daripada beberapa riwayat. Di antaranya itulah Hana sebutkan bahawa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sendiri menyebutkan sekira mencium tangan guru itu kerana kedudukan seorang guru itu, kemuliaannya itu la ba'sabih, boleh. Akan tetapi apabila seseorang itu mencium kerana agamanya, maka itu tidak boleh. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita jumpa dalam dars yang akan datang keesokan hari dalam tajuk yang akan dijadualkan. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.